Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, pada pagi ini ya ustazah nak bercakap soal pengorbanan itu. Sebab ya bukan nak cerita bab hukum sangatlah, ya bab hukum korban. Ya ustazah boleh tak ya kalau kambing saya tu kurui je, itu kita tak cerita bab hukum lah pagi ni. Tapi ustazah nak bercakap soal falsafah, soal konsep, soal penghayatan, iaitu yang disebut sebagai pengorbanan. Dalam hidup kita ni tuan-puan, kalau kita tidak boleh berkorban, kalau kita nak abaikan, tak nak ada pengorbanan, maka di sana akan terkait dengan bagaimana kita nak membuktikan keimanan dan tauhid kita kepada Allah kalau dalam hidup kita tidak ada istilah pengorbanan. Tak ada istilah pengorbanan. Ya maknanya kita rasa nak buat apa, kita buat ikut nafsu kita. Tak ada apa yang kita nak korbankan. Padahal subhanallah, kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW, tengok peperangan di zaman Nabi SAW. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat yang bersama dengan Nabi nak pergi perang, agak-agak kena berkorban ke tidak? Apa benda yang nak dikorbankan? Kalau dah sampai jihad fisabilillah, kalau dah sampai pergi perang dengan Nabi SAW, itu sudah mengorbankan seluruhnya kerana Allah. Seluruh. Kita dengar, kalau kita baca sejarah, macam mudah je pergi perang. Lepas perang Uhud, perang Badar, lepas perang Khandaq, lepas tu perang apa lagi tuan-puan yang kita boleh ingat? Ya, macam-macam peperangan. Kita rasa macam senang je kerjaya, hobi ikut pergi perang. Subhanallah. Kenapa ustazah bawa contoh perang? Sebab ustazah nak nampakkan tuan-puan, orang-orang sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW, dia korbankan semua kerana Allah. Sebab kemampuan, dengan izin Allah, untuk apa? Untuk pergi berjihad di jalan Allah. Bila nak pergi perang ni tuan-puan, agak-agak perang ni pakai polistirin ke pakai apa? Pisau pedang tu buat daripada apa? Daripada besi yang diasah setajam-tajamnya. Pedang ke, ataupun kita kata tombak ke, senjata semua tu agak-agak nak dikenakan kepada apa? Nak dikenakan kepada siapa? Musuh-musuh tu dia niat, masa dia tajamkan pedang, dia tajamkan parang, dia tajamkan segala bilah tombak dan sebagainya, agak-agak dia niat nak perkena kat siapa pedang semua tu? Dekat unta ke? Dekat kuda ke? Habis tu dekat siapa? Leher Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada tak kita bertemu dengan hidup kita tuan-puan? Punyalah kita bermusuh. Contohlah kita tak baik dengan jiran belah sana, mana-mana jiran tak baik dengan kita. Agak-agak ada tak jiran tu duk asah pisau, dan dia niat nak kenakan pisau parang ni dekat mana? Kat leher kita? Tak ada. Paling teruk kita bermusuh duk main WhatsApp je lah. Dia duk marah-marah dalam Facebook je lah. Tapi ini Masya Allah, nak bertemu dengan siapa? Dengan musuh yang siap niat, sahaja aku asah parang, sahaja aku asah pedang, ya, untuk aku bunuh orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk tujuan-tujuan mereka, iaitu orang-orang kafir. Jadi cuba bayang, bila nak pergi perang tuan-puan sekalian, ini bukan lagi dalam keadaan korbankan nafsu,
Dah terlampau banyak yang dikorbankan. Anak isteri ditinggalkan, rumah ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, jawatan ditinggalkan, seluruhnya ditinggalkan semata-mata kerana Allah. Itu belum tentu kita boleh buat, puan-puan sekalian. Kita nak suruh datang ceramah, meninggalkan cucu sekejap, meninggalkan keluarga sekejap, meninggalkan rumah sekejap, meninggalkan rutin sekejap pun belum tentu kita boleh buat. Meninggalkan toto, ya, sedap tidur atas toto, pagi-pagi cuti, ya, tingkap pun tak buka lagi, langsir pun duk tutup macam tu, kira macam malam sedap, tergolek-golek. Nak meninggalkan itu pun semata-mata nak pergi majlis ilmu, itu belum tentu boleh dilakukan kalau tidak menghayati konsep falsafah pengorbanan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, poin pertama yang ustazah nak sebut tentang pengorbanan adalah pembuktian iman kita kepada Allah. Sebab tu kita kena korban. Ya, ada banyak yang terkorban. Yang kita nak sembelih apa dia? Yang kita nak sembelih, yang kita nak didik, yang kita nak ajak tuan-puan sekalian adalah nafsu kita sendiri. Oi, Masya Allah, betapa banyak diikat, dibelenggu oleh hawa nafsu. Kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, Syekh Abu Hasan Ash-Shazili kata, ketika mana Allah ingin memuliakan, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, ketika Allah ingin memuliakan seseorang di sisi Allah. Tuan-puan nak tak kalau kita ramai-ramai ni, tiba-tiba nama kita ni adalah senarai orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Allah sampai panggil malaikat-malaikat, ya tuan-puan. Panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan, aku cinta kepada fulan itu. Sebut nama kita kalau Allah sayang kat kita. Siapa nama kita tuan-puan? Halimah binti Daud contoh. Kalau Allah sayang dan cinta kepada hamba yang bernama Halimah binti Daud ini, dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku cinta dengan hambaku Halimah ini. Maka kamu wahai Jibril kena cinta dengan dia. Tak cukup dengan itu tuan-puan, Jibril panggil pula seluruh malaikat-malaikat yang lain. Sebab Jibril ni ketua kan, ya, panggil semua malaikat. Wahai malaikat-malaikat, nak dimaklumkan pengumuman yang namanya Halimah binti Daud di dunia itu, di bumi itu, Allah telah khabarkan kepadaku bahawa Allah mencintai dia. Maka seluruh kamu wahai malaikat kena mencintai dia dan mudahkan urusan dia. Masya Allah. Lalu Allah buka pintu hati manusia di bumi. Yang di langit dah lengkap dah tuan-puan, akan mencintai siapa jua yang Allah cintai, akan memuliakan siapa jua yang Allah muliakan. Melengkapkan lagi, Allah buka pintu hati makhluk di dunia, manusia di dunia, rasa sayang dengan dia, rasa memuliakan dia, rasa cinta dan senang dengan dia. Masya Allah, hebat orang-orang yang Allah cintai dan muliakan. Kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, tanda. Sebab kita pun tak tahu juga Allah cinta tak dengan kita. Kita termasuk tak golongan orang-orang yang Allah cintai? Tak tahu tuan-puan. Ya, wallahu a'lam. Cuma kita berdoa husnuzan, ya Allah cintalah dekat aku. Tapi Syekh Abu Hasan Ash-Shazili bagi tahu tanda Allah muliakan hamba itu, tanda Allah cinta kepada orang itu, ialah Allah menanam dan menyuburkan dalam jiwa dia, dalam hati dia, rasa hamba Allah,
rasa kehambaan. Dan Allah putuskan daripada hati dia, leraikan satu demi satu keterikatannya dengan hawa nafsu. Itu tanda apa? Tanda Allah sayang. Tanda apa? Tanda Allah cinta. Allah tanam dalam diri, terasa amat tuan-puan, terasa apa? Aku ni hamba Allah, aku ni hamba Allah. Dan dalam masa yang sama, putus satu demi satu, demi satu, demi satu keterikatan, kecintaan, kebergantungan dengan dunia dan nafsu, satu demi satu dileraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, itu tanda Allah memuliakan orang itu. Itu tanda Allah mencintai orang itu.